Wabarakatuh. Baik, hari ini kita menyambung tajuk tauhid pada minggu lepas iaitu hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Okey, minggu lepas kita ulang sedikit tajuk ya. Minggu lepas kita dah belajar apa itu pengertian hari kiamat. Okey, iaitu hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Okey, hari kiamat itu hari semua makhluk dibangkitkan selepas dihancurkan. Okey, dan juga kita tengok dalil kiamat iaitu surah apa murid-murid? Surah Yasin ayat 51 sehingga ayat 54. Okey, pastikan kamu semua dah hafal surah tersebut, ayat tersebut. Okey, dan dua golongan manusia pada hari kiamat iaitu orang yang beriman dan orang yang kafir dan munafik. Okey, untuk hari ini kita akan belajar nama-nama hari kiamat. Okey, di dalam Al-Quran hari kiamat ni ada disebutkan beberapa nama selain daripada hari kiamat. Okey, sebenarnya nama lain bagi hari kiamat ni banyak. Okey, tapi untuk tahun 4 kita akan belajar 5 lagi nama lain selain daripada hari kiamat. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 44 ataupun boleh juga tengok skrin. Okey, hari kiamat juga dikenali sebagai Yaumul Akhir. Maksudnya hari akhir dunia. Okey, sebab hari kiamat tu adalah hari yang terakhir. Di mana semua kehancuran sudah berlaku, maka itu hari terakhir sebelum manusia dimasukkan ke dalam neraka ataupun syurga. Okey, nama yang kedua Yaumul Hash. Yaumul Hash iaitu hari perhimpunan. Okey, di mana pada hari kiamat nanti semua manusia akan dibangkitkan semula dan dihimpunkan beramai-ramai supaya untuk ditayangkan amalan yang telah dibuat di dunia. Kan? Dan saya ada cerita minggu lepas di mana masa hari kebangkitan tu manusia akan ditayangkan segala amalan yang dibuat sama ada baik ataupun buruk. Dan ketika itulah matahari duduk sejengkal di kepala. Okey, nama hari yang ketiga iaitu Yaumul Ad-Din, hari pembalasan. Di situ pada hari pembalasan di ketika itulah manusia akan dihitung, dinilai sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Okey, Yaumuddin maksudnya hari pembalasan. Okey, dan nama yang keempat Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Manusia setelah mati, sama ada yang dah lama mati daripada zaman Nabi Adam ataupun yang baru saja mati pada hari tersebut, maka akan dibangkitkan semula. Sebab tu dipanggil Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Dan yang kelima, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Di mana manusia ini akan dinilai pahala dan dosanya. Dinilai amalannya di dunia sama ada yang baik ataupun buruk. Okey, nama-nama hari kiamat ni hendaklah dihafal dan diingat sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Hari Yaumul Akhirah, hari akhir dunia. Yaumul Hash, hari perhimpunan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Okey. Okey, sekarang ni kita nak baca ulang semula tadi yang saya sebut. Yaumul Akhir, hari akhir dunia. Berlakunya kehancuran segala isi alam, semua yang hidup akan mati. Di akhir akhirat nanti. Ingat lagi video kita tengok minggu lepas? Di mana nampak tak kehancuran dunia tu? Okey, selepas ditiupkan sangkakala yang pertama, maka segala apa yang ada di bumi ini akan hancur. Okay. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Allah menghidupkan semula mereka yang telah mati. Orang-orang yang telah mati sejak daripada zaman Nabi Adam yang dah duduk dalam kubur tu, selepas tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia ni akan dibangkitkan, akan bangun semula dan akan menjadi manusia semula. Daripada mati yang dia tinggal rangka, tetapi pada hari itu manusia tu akan dihidupkan semula menjadi manusia semula. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga Yaumul Hash, hari perhimpunan, hari yang akan menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar.
Hari yang akan menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar. Bila dunia tadi sudah hancur, dia akan jadi satu padang yang sangat luas. Maka manusia-manusia yang dibangkitkan tadi akan berhimpun. Macam kita buat perhimpunan pagi-pagi hari Isnin. Kan semua para beratur. Kita perhimpunan masa sekolah, sedap lagi duduk dalam aircon, pakai baju cantik-cantik. Tapi di hari akhir, di hari perhimpunan Allah ni, manusia tidak berpakaian. Manusia akan berada dalam kecemasan, berpeluh, panas. Yang dikatakan panasnya cuma sejengkal di kepala. Sejengkal tu panjang mana? Panjang daripada ibu jari hingga jari telunjuk awak. Cuba awak tengok jari awak. Jari telunjuk sampai jari ibu jari. Letak atas kepala. Itulah jarak matahari dengan kepala. Okey, nama hari yang keempat, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Setiap amalan dan perbuatan manusia akan dihitung sebelum ditempatkan sama ada di syurga ataupun neraka. Selepas dihimpunkan tadi, masa tu Allah akan tayangkan semua yang kita buat di dunia. Sama ada kita buat baik, kita buat jahat. Contohnya, kita mencuri. Di dunia tak ada siapa nampak kita curi pensel kawan kita dalam beg. Tetapi Allah tayangkan di hari perhitungan. Manusia tak nampak kat dunia. Tapi di hari kiamat Allah tayangkan. Jadi semua orang boleh nampak. Kat situlah kita cemas. Cemas. Sebab ada dosa yang orang manusia tak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tayangkan di hari akhirat. Sebab tu manusia berada dalam keadaan cemas. Sebab yang selama ni menjadi rahsia, tiba-tiba terbongkar. Okay. Yaumuddin. Okay. Nama yang terakhir, Yaumuddin, hari pembalasan. Hari yang akan diberikan balasan segala amalan seseorang. Hari inilah penentuan sama ada akan masuk syurga ataupun neraka. Alangkah sebelum masuk syurga neraka pun sudah merasa siksanya. Antara siksanya tadi, berdiri di tengah panas. Ada setengah orang bila dia dikatakan ada golongan, satu golongan ni iaitu golongan muflis. Maksudnya dia dah tak ada pahala. Dia dah pahala dia tak ada. Sebab dah bagi dekat orang yang dia buat dosa dan dosa pula banyak. Orang-orang ini dia akan berada dalam keadaan cemas, berpeluh. Ada yang sampai dia lemas dalam peluh dia sendiri. Nak kata banyaknya peluh dia sampai dia lemas. Itu antara pembalasan yang Allah beri sebelum dimasukkan dalam neraka. Apatah lagi dalam neraka, pastinya ada pembalasan yang lebih dahsyat. Tapi bagi golongan yang disebutkan sebelum ini, golongan yang beriman, mereka dalam keadaan tenang, gembira, redup. Ada juga golongan yang mendapat syafaat Nabi Muhammad. Siapakah dia golongan yang mendapat syafaat Nabi Muhammad? Iaitu golongan yang mengaku beriman kepada Nabi. Bukan sahaja mengaku beriman, malah selalu bersalawat, mengikut apa yang Nabi suruh. Kan? Sunnah-sunnah Nabi dibuat. Okay? Yang menyayangi Nabi. Golongan-golongan ini adalah golongan yang mendapat syafaat di mana di hari akhirat nanti akan mendapat syafaat-syafaat tu, maksudnya pertolongan lah. Pertolongan daripada Nabi. Okay, itu dia 5 tadi, 5 nama lain hari kiamat, iaitu Yaumul Akhirah, Yaumul Ba'th, Yaumul Hash, Yaumul Hisab, Yaumuddin. Kena ingat ejaan dalam bahasa Arab. Okay, nama dalam bahasa Arab kena ingat. Okay. Bonus. Tahukah anda? Okay, tahukah 11 tanda kiamat yang besar? Sebelum berlakunya kiamat akan ada tanda-tanda. Maha suci, Maha pengasih Allah. Dia bukan nak buat kita tiba-tiba je kita tengah sedap-sedap minum tiba-tiba kiamat. Tidak. Allah menghadirkan hari kiamat itu dengan beberapa tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda-tanda kecil ni tanda-tanda yang sudah ada berlaku sekarang ni lah. Okay, tanda-tanda besar ni tanda-tanda yang nyata akan berlakunya kiamat. Antaranya yang pertama, muncul Dajjal. Dajjal ni dikatakan adalah satu makhluk Allah. Dia makhluk Allah tapi bermata satu. Macam mana rupanya, macam raksasa ke macam orang ke, itu wallahualam. Dikatakan Dajjal ni nanti di hari akhirat dia akan menyesatkan manusia. Yang baik pada dia akan membawa kepada neraka. Yang jahat kita dengar masa itu akan membawa pada syurga. Jadi bagi orang yang tidak beriman, orang yang tidak kuat imannya, maka akan lalai dan
termakan fitnah Dajjal. Okey, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihi salam. Seperti yang kita tahu Nabi Isa ni dia tak mati. Dia diangkat oleh Allah ke syurga. Maka pada hari akhirat nanti Nabi Isa akan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Okey, tanda yang ketiga keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dikatakan makhluk ini sebenarnya dia ada di dalam bumi. Okey, wallahualam di mana kedudukannya kita tak tahu. Tapi buat masa sekarang dia tak boleh keluar lagi disebabkan terdapatnya benteng yang Nabi, kalau tak silap saya, Nabi Khidir buat. Nabi Khidir dia membina benteng tu macam pagar lah. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ni dia tak boleh menembusi pagar tu, dia tak boleh panjat. Dikatakan selagi mana azan berkumandang di bumi, selagi itulah uh, tembok ataupun pagar tu berdiri kukuh. Tapi bila mana sampai satu masa nanti di akhir zaman, di mana azan tidak lagi berkumandang, maka dinding itu akan roboh, maka makhluk Ya'juj dan Ma'juj ni akan keluar. Macam mana rupanya, wallahualam tidak diceritakan. Okey, yang keempat, matahari terbit dari barat. Ini antara tanda besar yang nyata. Matahari kebiasaannya timbul di sebelah timur. Okey, dia terbit di sebelah timur. Pagi-pagi kita bangun, dia berada di sebelah timur. Okey. Tapi bila mana matahari nanti tiba-tiba satu hari dia terbit daripada barat, maka itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Dan dikatakan bila mana terbit matahari di sebelah barat ni tidak diterima lagi sebarang taubat. Okey, maksudnya pintu taubat sudah tertutup. Dan yang kelima, keluarnya dabbah, iaitu binatang melata. Binatang yang, kalau binatang melata ni, kalau sekarang apa binatang melata ni, macam labah-labah lah. Dia bergerak, ada kaki kan. Wallahualam, mungkin binatang ni macam tu. Okey, kemudian yang keenam, keluarnya asap dukhan, iaitu asap yang sangat gelap. Bila matahari sebelah barat, dunia ni menjadi gelap. Walaupun siang, tapi gelap. Gelap disebabkan apa? Disebabkan asap. Okey, dan yang ketujuh, dihilangkan Al-Quran, teksnya serta ingatannya dari dada manusia. Pada hari tersebut kita akan tengok Al-Quran yang kita pegang tu dah tak ada huruf. Huruf-hurufnya tak ada, kita tak boleh baca. Dan para hafaz, para hufaz, orang yang menghafal Al-Quran, tiba-tiba ingatannya hilang. Dia dah tak boleh nak baca ayat Quran. Walaupun surah Al-Fatihah yang kita biasa baca kan, daripada kecil kita hafal. Tiba-tiba pada hari kiamat tersebut, kita dah tak boleh baca. Allah hilangkan ingatan. Okey, yang ke-8, bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang yang beriman. Jadi, bila mana tiupan sangkakala yang pertama, okey, angin akan bertiup, orang yang akan mati dulu adalah orang-orang yang beriman. Okey, maka bila orang beriman ni, orang yang beramal soleh ni dah tak ada, maka yang tinggal adalah orang kafir, orang munafik. Jadi orang-orang ni lah yang akan berdepan dengan segala macam bentuk makhluk yang pelik-pelik tadi. Okey, yang ke-9, kehancuran Kaabah. Kaabah dekat Mekah tu, kiblat kita akan hancur. Yang ke-10, berlakunya 3 kali gerhana serentak timur, barat dan semenanjung Arab. Gerhana ni apa? Gerhana bulan, ada gerhana matahari. Di mana matahari, bulan dan bumi berada dalam garisan yang lurus. Okay, kita biasa nampak fenomena gerhana kan. Okay, tapi di akhir zaman nanti, 3 jenis gerhana ni, gerhana timur, barat dan semenanjung Arab ni akan berlaku 3 kali. Maksudnya bumi ni, Allahualam, bumi ni mungkin bergerak dengan cepat. Dia berputar dengan cepat sehingga menyebabkan gerhana itu berlaku 3 kali. Okay, dan yang terakhir, keluarnya api yang menghalau manusia perhimpunan di Syam. Okay, nanti akan keluar api. Manusia yang telah dibangkitkan tadi, manusia yang dah bangkit tadi akan bergerak. Okay, akan munculnya api yang besar yang memaksa manusia ni bergerak dan berhimpun di Syam.
Di Syam ni apa, di salah sebuah negeri di tanah Arab lah. Okey, di Syam. Biasa dengar kan kalau dalam sirah. Okey, itulah dia 11 tanda-tanda berlakunya kiamat. Okey, itu saja. Ini adalah merupakan tajuk terakhir dalam subjek tauhid. Maka habislah tajuk tauhid tahun 4. Maka selepas ini ada sesi ulang kaji. Kita akan ulang kaji daripada tajuk awal, membuat beberapa latihan untuk lebih faham dan ingat. Okey, wallahualam. Terima kasih.